Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat. Saudara Syarul Azam, apa khabar? Dari Kota Baru, Kelantan. Saudara nafas terakhir. Apakah anda dengar suara saya ni, Saudara Mustafa Ilyas? Saya nak tanya, suara saya dengar tak dengar? Jelas tak jelas? Itu yang paling penting ya, Saudara Zamari, Alsi, Saudara Muhammad Basri, Muhammad Khairul Kamarudin. Itu juga dengan nafas terakhir. Suara saya okey tak okey? Itu masalah yang saya nak tahu. Kuih seruh. Yuka. Nak tahu suara jelas tak? Suara slow, suara slow, tak tahu saya nak buat macam mana. Suara saya slow sangat. Wah. Hadir yang mengelemu Saudara Setiawan, ini Raja Kamal, Raja Bazian. Salam, suara tenggelam. Ini boleh minta tolong siapa tak? Ini tolong suara tak dengar, tak jelas. Sound slow. Saya minta maaf ni. Ini minta, ni tolong akan pergi Azhar ni, tolong suara slow. Tak dengar, suara slow. Minta maaf saya dalam keadaan sekarang ni ada ni. Suara slow dekat Siem River. Perlahan sangat-sangat. Kalau tak ada nanti, kalau saya cabut nanti boleh ke? Kalau saya cabut, saya pakai live gitu saja. Boleh tak? Tak payah pakai mic. Sebentar saudara ya, ada sedikit. Saudara Yahya Yaakob, saya tak boleh nak buat. Saya tak kerti macam mana nak buat live semua. Boleh tolong panggil Azhar sekejap tak? Macam mana nak panggil dia? Suara slow. Kalau suara slow, saya nak, kalau tak pakai mic boleh tak? Kalau ni suara cloud ni. Saudara Sophia Ali. Katanya suara cloud. Kalau suara cloud nak buat macam mana tu? Saya tak tahu saudara. Sebentar, sekejap lagi. Saya bila begitu ke kelang kabut lah jadinya. Jadi kalau tarik begini macam mana pula nak? Bergerak. Okey tak suara je ni? Saudara. Boleh tak boleh? Suara perlahan sangat lah. Saudara Infantry. Saya minta teman-teman sila bagi komen. Suara slow lagi. Tu dia. Kalau suara slow, saya tak pakai mic boleh tak? Tak pakai mic. Boleh cuba cabut. Macam ni, saya nak tanya, suara saya okey tak okey? Kalau macam ini, kalau seperti ini, boleh tak okey? Itu je saya nak tahu. Aduh, teman-teman sila bagi respon. Apakah saya okey? Kuih seruh. Kalau suara dah okey, salam, selamat malam. Tailong, Gafar subuh. Saya mohon teman-teman berespon tentang suara saya ni. Okey tak okey? Okey tak? Okey, terima kasih saudara Rosrangah. Lega saya sikit. Sebablah kita harus memberi kerjasama. Kita bekerjasama lah saudara. Untuk beritahu kalau suara tak okey, suara tak okey. Terima kasih. Baik saudara, yang mana tak sempat saya santuni, saya mohon maaf kerana ada sedikit technical problem itu ya. Jadi kita teruslah pencerahan kita malam ini. Bagaimana saya harus membaca laporan daripada Saudara Rio daripada Universiti Melaya. Saudara, menurut Saudara Rio, saudara, hari ini adalah hari Khamis 28 April, malam Jumaat saudara. Malam Seribu Rahmat, dan malam ini juga ia merupakan hari yang malam 27. Malam yang ganjil, malam Jumaat, persekitaran sejuk. Ini mudah-mudahan Lailatul Qadar hadir saudara. Ini yang dikatakan saudara. Berdoalah kita agar kita dapat dakapan Lailatul Qadar. Kerana malam ini pertama sekali adalah malam Jumaat. Yang keduanya ini malam 1000 bulan yang kita mengharapkan hadirnya Lailatul Qadar kerana malam yang ganjil. Itu 10 malam terakhir, yang malam ke-27. Di samping itu cuaca pula. Cuaca sejuk. Hujan turun, renyai-renyai. Surah Al-Jabar, gombak okey, terima kasih. Jadi dalam keadaan begini saya berkeyakinan sajalah saudara.
suara belakang bising. Bising nak buat macam mana suara buat rumah lain tempat, bukan tempat biasa. Dai gurun okey. Baik saudara. Malam kita dah puasa 26 hari dan kita telah pun membuat solat tarawih 27 hari dan ini adalah hari yang ke-762 COVID-19 melanda negara kita saudara. Mengikut laporan daripada saudara Rio daripada Universiti Melaya, katanya semalam jangkitan sekitar 3,471. Ada nampaknya kurang. Kemarin ada naik lah. Sebab kemarin 3,361. Jadi semalam 3,431. Dan saya melihat 10 negeri ada peningkatan dan 6 negeri susut. Selangor nampaknya dia naik balik daripada 1,915. Kita berdoa agar suasana ni COVID semakin lega lah dekat nak raya ni. Ya, terima kasih saudara Cik Budin, Datuk Khabar, Pak Tulang Kering. Lain-lain negeri nampak gayanya semuanya di bawah 1,000. Paling tinggi pun bila persekutuan 429. Selangor saja 1,915. Jadi saya mengharapkan agar warga Selangor sentiasa menjaga kebersihan diri saya. Jadi dengan peningkatan hari ini artinya jumlah mereka yang telah dijangkiti oleh virus corona dari Sarawak Paipon dalam 4,440,383. Lain-lain laporan dapat tiada. Jadi jumlah untuk bulan April ini dengan 3,471 kes, artinya sudah 228,286 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Layu di hujung Mekar, Coca-Cola, sudah Paipon. Saya minta maaf kalau ada sedikit suara yang agak mengganggu sedikit, suaranya tak macam-macam suara dia. Maklum saya ini berubah tempat. Saya minta maaf. Malam ini kerana itu saya fikir tak perlu kita masuk e-commerce, kita terus masuk segmen naluri kehidupan. Ya saudara, kerana daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Rasulullah SAW mewajibkan untuk kita menunaikan zakat fitrah sebagai pembersihan bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan kotor dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Jadi sesiapa yang membayar zakat fitrah sebelum solat Aidilfitri, maka ia adalah zakat yang diterima oleh Allah baginya. Tapi siapa yang membayarnya selepas solat Aidilfitri, maka ia adalah sedekah saja, seperti sedekah biasa. Saudara, ini tenang sikit tak? Nampak-nampak lainnya dekat telur sikit TV ni semua kata itulah saya nak buat di luar tadi, katanya tak boleh, jadi nak buat di dalam. Tak maaf saudara. Jadi saudara, zakat fitrah itu adalah menjadi pembersih pada ataupun penampal pada kekurangan puasa seorang sepanjang Ramadan. Jadi saudara jangan lupa, ini zakat fitrah adalah bertujuan untuk memastikan orang miskin mendapat makanan yang secukupnya. Ya, saudara, bulan terang kuat benar suara latar tu. Memang betul lah. Saya tak nafikan sebab saya pun tak pakai mic. Saya terus daripada telefon saya. Jadi saya minta maaf. Saya cuma harap kalau suara saya jelas, itulah keadaannya saudara. Tapi bagaimanapun untuk lebih selamat lagi, saya rasa elok anda layari Instagram tu saudara, lebih jelas, lebih nyata kan. Ya saudara, jangan komplain. Saya beralih tempat. Memang suara latar ada banyak sangat bisingnya. Terima kasih. Saya harus memberi pencerahan walaupun suasananya berubah dan begitu. Dan kita masuk segmen moderator kata. Itu keadilan adalah kebenaran, kata Cik Bibil, dalam mewujudkan tindakan. Jadi sebelum tidur saudara, malam ni maafkanlah semua orang di sekitar kita, terutama orang yang dekat dengan kita. Kerana mungkin malam ini dah saja kita bersama dengan mereka, besok dah tak ada. Jadi eloklah kita maafkan teman-teman, sahabat atau saudara kita. Sebelum kita nak tidur, kita ambil nafas, kita baca Al-Fatihah, selawat Rasulullah, bacalah ayat-ayat yang saudara hafal, kemudian nyatakan, Ya Allah, ya Tuhanku, aku ampunkan, aku maafkan mereka yang melakukan kesilapan dan dosa-dosa tadi. Kerana mungkin inilah malam terakhir anda bersama dengan mereka. Saudara, terima kasih saudara
by Cik Tahir, Azim, Ibrahim, Wan Ismail. Ini dalam Instagram. Kalau rasa gangguan kuat sangat dalam Facebook, layari Instagram. Mudah-mudahan tak begitu, saudara. Saya ni pun dalam keadaan siau juga, takut-takut apa yang saya catatkan hilang. Baik, saudara, seperti biasa, salam impian untuk kita mendakap Lailatul Qadar pada malam ini, saudara. Mudah-mudahan malam ini membawa seribu rahmat pada kita, di malam seribu bulan. Jadi sebab itu saya punya pencerahan agak tak teratur sikit, saudara. Tak maaf, mungkin sekejap jam sana, jam sini. Apa yang ada depan saya, itulah yang saya nyatakan, saudara. Dan saya harus menyatakan pembicaraan kita malam ini bertajuk itik tak patuk, ayam tak sudu. Saudara Samsul Anwar, okey lah tu. Iklan semua tu bukan selalu rumah happening. Ya, betul, saudara. Dia ini tajuk pembicaraan kita malam ini adalah itik tak patuk, ayam tak sudu. Apa yang saya maksudkan? Kita santun dulu pantun Pak Nazir, saudara. Kata Pak Nazir, bunga Cina si bunga raya, keduanya cantik, cukup berserah. Politik dibina mensejahterakan negara, bukan politik mementingkan diri. Ini pesanan pada Pak Nazir, pada pimpinan kita. Beliau menyatakan bahawa politik itu dibina untuk mensejahterakan negara, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Katanya lagi, Mak si Kamal orangnya berisi. Apabila disampa, cepat melatah. Bila disapa saya cepat melatah. Negara mengamal sistem demokrasi. Tapi mengapa minoriti yang memerintah? Ini yang saya katakan bahawa ketempangan dalam sistem demokrasi. Minoriti menguasai majoriti. Pak Nazir kata berisi itu maksudnya tu orang yang gempal, orang gemuk. Itu maksudnya. Sebab dia katanya, Mak si Kamal orangnya berisi. Apabila disapa, cepat melatah. Negara mengamal sistem demokrasi, tapi mengapa minoriti memerintah? Itulah keadaannya. Saudara Aini Azmi, hujan lebat, ya, di Yad. Sekarang ni musim hujan. Sebab saya katakan malam ini, saya yakin malam ini mungkin malam berkadar sebab suasana sejuk, hujan turun. Kita anggaplah hujan itu rezeki. Baik, saudara, kita masuk segmen gedung ilmu sedikit. Ayam tak patuk, itik tak sudu. Yalah, ayam dia tak patuk. Saudara, dalam segmen gedung ilmu, pemimpin terdahulu mengharapkan agar hadirnya pemimpin kita hari ini dan akan datang adalah terdirinya mereka yang tidak pusat. Ini ayat baru ni, perkataan baru itu pusat. Iaitu orang yang selalu mengelabak dan sering hilang keyakinan diri. Kerana bila menjadi pemimpin, hatinya pusat dan mengelabak. Salah sedikit, ia meradang. Duduk berunding, lintang tukang. Tegak di majlis, akalnya hilang. Fikiran orang yang pusang ni kalut hati. Fikiran kalut, hati tak tenang. Tuah pupus, maruah terbuang. Dijadikan pemimpin bencana yang datang. Dijadikan tua, dijauhi orang. Dijadikan induk, tiada yang senang. Memimpin negeri di rundung malam. Itulah kalau kita melantik orang yang pusat sebagai pemimpin. Ya, saudara, kita sambung lagi malam besok untuk kita melihat apa pula culipan-culipan di dalam kata-kata. Coca-Cola kena patuh ular. Itulah keadaannya. Dan seperti biasa saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini. Saya haraplah anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Begitu juga kalau anda menulis, memberi komen dan sebagainya. Seandainya ia bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Kementerian Penerangan dan Komunikasi, itu anda punya tanggungjawab lah. Saya tak tahu sebab saya tak ada berkemampuan untuk memantau semua sekali. Ingat saudara, ini pencerahan politik, matlamatnya untuk memberi penerangan dan informasi supaya warga kita sentiasa berinformasi. Dan pencerahan saya ini berpaksikan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itulah prinsipnya. Apa yang saya lontarkan, saudara boleh bersetuju, saudara juga boleh tidak bersetuju. Saudara, dalam pada itu, saudara, permulaannya hari ini saya menerima kiriman
daripada Tanah Suci Mekah, itu daripada Presiden Parti UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, beliau meluahkan kesyukurannya berhubung pengeluaran kas kumpulan wang sebenar pekerja yang dikatakan telah membantu segelintir rakyat yang berdepan dengan beban kewangan. Memang jelas, saudara, hari ini saya cuba meninjau di beberapa pusat membeli belah, nampak gayanya adalah wajah-wajah yang sedikit ceria. Mungkin mereka yang telah pun memperolehi pengeluaran wang daripada kumpulan wang sebenar pekerja RM10,000 secara tuntas. Mungkin belum ada yang belum lagi, tapi mungkin juga ada yang telah pun mendapat gaji atau bonus yang disediakan oleh kerajaan RM1,000 mungkin. Jadi saya ingin berpesan, kalau boleh jangan berbelanja berlebihan. Lepas raya nanti banyak wang nak pakai, kerana ekonomi kita dalam keadaan tidak menentu. Saudara, jadi menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, katanya dengan keadaan kebolehan untuk pengeluaran khas kumpulan wang sebenar pekerja ini, maka banyaklah rakyat dapat dibantu. Ini kerana pelbagai kisah tular di media sosial berkenaan dengan pengorbanan mereka yang menanti untuk mengeluarkan wang sebenar mereka untuk manfaat keluarga. Saudara, katanya lagi, beliau bikin salam, beliau berada di Tanah Suci Mekah dan beliau berasa tersentuh apabila dimaklumkan bagaimana kisah seorang anak muda dari Tawau. Beliau memberikan semua wang pengeluaran khas itu kepada kedua ibunya, kepada kedua ibu dan bapanya. Pemuda itu dikatakan mahu menghargai ibu yang membesarnya walaupun menyedari wang RM10,000 itu tidaklah mampu menarangi segala jasa orang tua. Ini anak yang baik, saudara. Dan kisah ini Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, walaupun Tanah Suci Mekah, dia dapat curipan itu padanya. Dia kata, saya berasa bersyukur dan terharu mendengar betapa besarnya manfaat tentang pengeluaran wang daripada KWSP. Jadi begitu juga dengan ada yang mendapat peluang suami isteri membeli kereta kancil, walaupun kecil, tapi itulah pertama kali dalam sejarah hidup mereka keluarga dapat peluang membeli kereta. Jadi kata Datuk Zahid, bila pasti dua cerita yang tular di media sosial cumalah cebisan daripada banyak lagi kisah-kisah keberuntungan kepada rakyat di sebalik pengeluaran khas wang KWSP. Jadi tidak sia-sialah segala desakan atau tekanan yang terpaksa dilakukan sebelum ini bagi memastikan pengeluaran khas itu menjadi kenyataan. Justru beliau berharap kepada penerima yang lain, gunakanlah wang KWSP tersebut untuk tujuan yang benar-benar bermanfaat buat diri dan keluarga. Manfaatkanlah sebaiknya untuk kerjalah yang diridai Allah. Salam dari Kota Suci Mekah. Itu daripada Presiden Parti. Ini untuk warga UMNO. Saya bukan warga UMNO, dengar-dengar sajalah. Nak marah pun marah. Baik, saudara. Ada teman saya bertanya, kenapa saya tak menceritakan pengalaman sewaktu di Kota London. Jadi saya kata malam ni dalam segmen kenang-kenangan ni, saya ingin bercerita sedikit pengalaman saya waktu dapat keluar berada di Kota London dan buat puasa dah dapat dah di Mekah, raya di Mekah pun dah buat. Tapi pengalaman masa muda-muda saya dulu di Kota London sekali, dalam masa bulan raya tu sedih saya. Di Mekah ada di London, kita masa zaman saya dulu tak ada pun macam mana kita di sini ada lampu panjang, tak ada. Masing-masing jaga dan lapar dahaganya lebih sebab suasana sejuk. Tapi ada teman saya bertanya kenapa saya tak cerita tentang pengalaman di Soho. Untuk pengetahuan saya, Soho itu adalah Chinatown, bandar yang kebanyakan peniaga-peniaga Cina berada di situ. Di Soho ini dekat Piccadilly. Kalau saudara pergi ke London tu, nama tempat tu Piccadilly. Ini dia ada 2-3 tempat yang agak ini untuk orang muda lah saudara. Pengalaman saya pergi dengan kawan-kawan apa semua, letak duit 50p 50 sen tu, dia ada satu petak tu, letak 50p intai, macam mengintai orang lah saudara. Ada yang berbongkir dan sebagainya macam lah. Tapi saya juga terkejut saudara. Ingatkan kalau di London tu kita ingatkan di sini di Malaysia ni sebut model tu tentulah peragawati. Sebenarnya bukan. Di London ini model bukan peragawati. Jangan tersilap saudara. Kalau model itulah yang macam ada di Cokit tu. Saya harus menyantuni teman-teman, minta saya ceritakan tentang pengalaman. Masih ada satu saja waktu saya dululah. Tak ada pun nak semayang dekat Hyde Park Corner, tak ada. Surah Al-Jabbar boleh bagi nombor telefon tak? Nombor telefon saya
nanti secara PM saya belah tepi saya akan bagi tahu. Ya, saudara, hubungi Al-Azhar lebih senang 01 berapa lagi. Dan pengalaman di London juga saudara memang seronok. Seronoknya zaman muda. Apabila kita dah tua-tua begini terasa menyesal. Banyak laluan yang saya lalui kadang-kadang itu ialah negeri yang bukan negeri Islam. Saudara, anak gadisnya anak gadis orang putih. Suara saya tak jelas. Suara saya tak jelas macam mana pula ni buding ading. Tadi kata okey, sekarang kata okey pula dah. Tak tahu pula saya macam mana nak buat. Jadi suasana berpuasa di London negeri sejuk, memang kita cepat lapar. Dan waktu tu di Bangkok, Patpong Street, Jamalia Sabian. Saya nak cerita pun orang kata nanti orang kata mencarut dalam live ni. Bulan puasa, malam Lailatul Qadar ni. Tapi itulah keadaannya saya. Bunyi apa tu? Bunyi anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, ramai ni saudara. Yang ramai di rumah bila saya hadir. Jadi bila di London bulan puasa ramai umat Islam, tapi kita membuka puasa di masjid. Masjid di London banyaknya dikuasai oleh warga yang datang dari Pakistan. Kalau saudara berada di Manchester, ini Raja Petra dia boleh mengesahkan. Kebanyakan rakyat warga Pakistan ramai. Saya dulu tinggal di Finsbury Park. Berhampiran kalau naik tube station ataupun naik kereta apinya, tube-nya adalah Arsenal. Sebab itu saya kalau bola sepak, saya menyokong pasukan Arsenal. Dan saya buat kerja part time saya adalah menjadi tukang sapu sampah saya. Di jalan dekat Edgware Road ada satu kelab. Dia tukang sampah, tapi kelab itu kebanyakannya tuk Arab yang hadir. Dia selalu dah dapat tip. Masuk kerja pukul 9 malam, habis pukul 1 pagi. Balik rumah, sahur, besok puasa, pergi masuk kelas. Kelas pun bukan macam kita kat sini. Seminggu 2 hari je saja, 2 jam. Banyak membuat kajian di luar. Itu gambaran. Saya minta saya ceritakan tentang pengalaman di London. Apa yang saya alami. Kalau nak tanya tentang Soho adalah pusat hiburan yang tersohor. Dia kebanyakannya dikuasai toke-toke daripada warga bangsa Cina. Di situ juga ada pasar. Pasar nak beli ikan, nak beli apa semua, itu dipanggil wet market. Ada di Soho saudara. Ada pasar daging ayam, ada juga pasar daging manusia. Bagi saya ini, saya tak berminat. Soal-soal begitu sebenarnya saya tak berminat. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan, I never use a public toilet. Jadi kalau tak, kita acquire. Ada bilik air, kita pakai bilik air sendiri. Kita tak suka berkongsi-kongsi bilik air. Saya harap saudara faham maksud saya. Ya. Baik saudara. Dan bila menyentuh soal London ini, 7 tahun dulu, ada kisah bagaimana seorang hakim. Hakim ini wanita kulit hitam. Dia telah pun dipenjarakan selama 3 tahun kerana terjebak dalam dipanggil sebagai skandal Chris Huhne. Iaitu dia dipercayai adalah merupakan hakim atau judge yang meninggalkan memori kepada warga yang perundangan. Kerana rupanya dia berbohong dan dia berbuat baik dan ada kenyataan-kenyataannya waktu dia menghakimkan kes itu, maka didapati tersilap. Akhirnya Hakim Jeremy Becker telah pun menghantar wanita ini berusia 56 tahun. Itu nama hakim itu adalah Constance Briscoe. Kalau warga Peguam boleh buka dalam internet, boleh search, iaitu Constance Briscoe. Ini wanita kulit hitam yang dipenjarakan oleh mahkamah di England dan menjadikan fiasko, menjadi cerita heboh satu dunia bagaimana hakim juga boleh dipenjarakan. Ini because terdapat 7 orang juri yang mendapati bila bersalah kerana menyalahgunakan kedudukannya sebagai hakim. Itu kan gambarannya sekarang. Sebab itu saya katakan bila orang bercakap tentang hakim tak boleh disiasat dan sebagainya, itu silap. Kerana memang apa yang dinyatakan oleh Yang Arif Tengku Maimun
bahawa sekarang ini sejak akhir ini macam seolah ada serangan terhadap badan kehakiman. Serangan itu tidak lain tak bukan berpunca daripada persepsi rakyat yang tidak dapat ditangani, dan media sosial yang mewarkan ceritanya. Keadaan ini membuatkan suasana badan kehakiman kita ini yang rakyat, persepsi rakyat. Itu yang saya katakan dalam keadaan sekarang ini kita harus berhati-hati saudara. Saudara Rusdi Hanafi, benar, hakim juga bukan yang maksum. Sebab itu bila Ketua Hakim Negara Tengku Maimun, Tun Mat, dalam nada agak besar, beliau secara terbuka menyifatkan kritikan itu boleh menghakis keyakinan ke atas imej kehakiman. Sebab itu kita menuntut agar setiap penghakiman itu biarlah orang yang benar-benar, yang bukan adanya elemen-elemen yang boleh dipertikaikan. Susah benda ni, bukan mudah saudara. Kalau kata hakim, ini saya harap kita jangan menyalah memberi gelaran yang bukan-bukan saudara. Kita ialah warga cipta damai. Kita harus menyantuni, tapi masalahnya nak santun macam mana kalau persepsi rakyat begitu teruk terhadap bidang kehakiman. Kerana rakyat sudah melihat bahawa tidak ada seolah-olah separation of power ataupun pengagihan kuasa tidak terjadi. Kerana adanya campur tangan eksekutif pada pemikiran rakyat. Benda ini belum dapat dibuktikan. Jadi sebab itu apa yang berlaku di England itu harus menjadi pengajaran pada para hakim kita. Kita harap begitulah. Jadi semalam pun kabarnya Dr. Mahdi telah pun memfailkan tuntutan balas terhadap tindakan saman oleh Peguam Datuk Zahid. Sebab dia masih lagi berkeras mengatakan Datuk Seri Zahid bagaimana yang dinyatakan oleh Raja Petra. Datuk Seri Zahid berjumpa dengan beliau minta supaya kesnya diampunkan ke atau diselesaikan di luar mahkamah. Itu kenyataan yang membuatkan Datuk Seri Zahid Hamidi mengambil tindakan, mengarahkan peguamnya mengambil tindakan mahkamah. Kita dengarlah nanti. Jangan kita bicarakan sekarang, kita tunggu nanti. Jadi sekarang ini saya ingin menyantuni pandangan Datuk Saiful Hazizi Zainul Abidin. Beliau merupakan timbalan Ketua UMNO Bahagian Merbuk. Dia kata bahawa politik kita sekarang ni perlu berubah. Kalau kita tak berubah, maka jadilah pimai-pimai tangtu. Orang Penang kata pimai-pimai berbolok-bolok ke situ juga. Politik hari ini mesti berubah. Kita tidak lagi boleh melihat politik itu sebagai tempat untuk mereka menawarkan diri mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang menawarkan imbuhan yang tinggi. Itu yang membuatkan orang melihat bahawa ramai menceburkan dalam politik nak jadi pemimpin, nak jadi ketua kerana merasakan dapat terpilih sebagai wakil rakyat, maka ada jaminan untuk hidup senang lena. Ini masalah yang perlu. Jadi kerana menurut saudara Datuk Syaful Hazi, dia kata baru-baru ini banyak pelbagai tafsiran dalam politik negara telah pun terjadi. Jika perkara itu tak dapat dilakukan, kata tak dapat ditangani, percayalah bahawa sistem politik negara akan kekal berada takut lama dan tidak akan ada perubahan. Malah, sesini dia kata pimai-pimai ada tangtu jugalah. Beliau tidak mau mengulas tentang keturunan dokumen, tentang paslik. Tapi itulah keadaannya. Bagaimana mereka melakukan kepelbagaian onar hanya semata-mata untuk mencari kuasa. Sekarang kita dengar sendiri macam mana Syam Jalil sendiri akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Yang Berhormat Menteri Besar Kedah kerana keceluparan yang menuduh nama dikaitkan ataupun dipetik nama Saudara Syam Jalil. Jadi ini keadaannya. Kita mengharapkan hari baik, bulan baik. Saya mengharapkanlah selepas hari raya ini ada kesedaran di kalangan warga pencatur politik yang sudah tu sudah. Kalau anda tidak mampu untuk menyantuni masalah rakyat, jalan terbaik berundur. Jangan mewujudkan kepelbagaian perseptif yang membuatkan rakyat merasakan bahawa anda sekadar meletakkan kepentingan diri. Habis 10K macam mana lagi? Ini keadaan saya tadi berbual dengan seorang pemimpin korporat. Beliau juga menzahirkan kengerian bila melihat aliran kedudukan kewangan negara kita.
bagaimana kedudukan ringgit kita ni masih lagi tidak kukuh. Sedangkan Coca-Cola Moh dia kata semua salah jebol. Saya tidak menyalahkan siapa saudara, tapi saya melihat kadang-kadang mereka melihat politik ini adalah ruang untuk menimba kekayaan. Orang politik berpeluang untuk membina kekayaan, mendapat pendapatan yang lumayan, mendapat kontrak-kontrak kerajaan. Ini yang persepsi rakyat. Kerana lepas satu terdedah, macam-macam kes kita dengar. Siapa saja yang rapat dengan pemimpin politik atau pemimpin kerajaan, mudah untuk mereka mendapat kontrak. Jadi bagaimana orang lain? Kita ada 32 juta rakyat. Kalau you kena, tu lepas satu orang, takkan satu orang saja lepas satu-satu. Saudara Jaka Langlung, komen sikit pasal kuli ada jumpa amanah. Kes ini saya dipahamkan bahawa warga Kelantan dah tak tahan lagi dengan kena PAS ini. Dan yang Muhammad Mulya Teguh Razali sifatnya dia masih lagi kental dengan UMNO-nya. Dan beliau merasakan Kelantan perlu diselamatkan. Tidak boleh dibiarkan. Jadi sebab itu beliau berusaha untuk menyantun ni antara parti-parti yang ada di Kelantan, iaitu Parti Amanah, Parti Keadilan dalam Pakatan Harapan. DAP tak ada di Kelantan. Yang ada di Kelantan UMNO, Amanah, Pejuang tu saya rasa tak ada lah. Muafakat ni Perikatan Nasional, rakyat pun dah menyampah. Jadi ini saya tak dapat berjumpa dengan beliau lagi. Tapi saya rasa daripada perbualan saya yang lepas-lepas, beliau membayangkan bahawa keadaan politik negara kita ni tenang. Dan sebagai warga Kelantan, beliau mahu melihat ada perubahan. Dah 30 tahun PAS memerintah mentadbir Kelantan, masih lagi tidak ada pembaruan. Masalah air tak selesai, kemudian masalah balak berterusan, hutan-hutan, tanah-tanah terjual pada orang lain dan sebagainya. Sebab itu beliau merasakan kerana kebanyakan orang daripada Amanah juga adalah kawan-kawan baik dia, jadi kita barilah dia bersatu dan beliau akan memimpin untuk menentang PAS di Kelantan. Bagi saya jalanlah. Itu keadaannya. Kelantan kena kembali kepada Barisan Nasional. Saya rasa mungkin itulah sebahagian daripada orang lama punya silatnya. Saya belum dapat berjumpa dengan beliau lagi. Tapi saya yakin bukanlah untuk menentang UMNO, tidak. Matlamatnya adalah untuk menentang PAS yang dirasakan selepas lebih 30 tahun mentadbir Kelantan tidak ada perubahan. Itu yang saya dapat ulas setakat ini saudara, kedudukannya. Jadi sekarang ini saya melihat, saya haraplah teman-teman yang rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun nasihatlah beliau. Kalau nak buat kenyataan, ini khususnya berhubung dengan PASLIK dan juga komen tentang kedudukan hakim, masalah hakim kita yang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Jadi jangan sampai komen-komen yang Datuk Seri Anwar Ibrahim lontarkan itu membelit diri sendiri. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah orang yang pernah mengalami suasana begitu. Jadi bila katakan bahawa seolah-olah tak boleh ada pencabulan dalam sistem kehakiman, apakah sekarang ni keadaannya sudah tuntas? Ini masalahnya. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau okeylah, dah bersih sebab dia memperoleh pengampunan. Beliau memperoleh pengampunan daripada Duli Yang Mulia Tuan Agong. Seseorang yang memperoleh pengampunan dari diraja, saudara, dia bersih lah. Segala tuduhan selesai, tak ada dah. Ini kalau sebab tu saya katakan dalam kes siapa-siapa pun pemimpin ni, kalaulah di sana merasakan ada penganiayaan dan sebagainya, selalunya tiap-tiap hari, contoh saya bagi tahu, contohnya seseorang tu akan dijatuhkan hukuman mati kerana kesalahan jenayah dan sebagainya. Tapi kalau raja ataupun sultan sempena hari jadinya, dia mengampunkan, jadi terlepaslah dia kena digantung. Ini sebab kerana saudara, ini negeri raja. Saudara Syam Johari, saudara Syam Johari, jangan duk bergaduh. Jangan duk bergaduh. Saya bukan, bagi saya mereka, saya tengoklah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kadang-kadang kenyataannya kadang-kadang agak karut juga. Apakah kerana masalah hakim yang sedang disiasat oleh SPRM itu sedang menghakimkan Datuk Seri Najib.
Dari segi politiknya memanglah Parti Keadilan bermusuh dengan UMNO. Jadi nak dibela pula sana. Itu yang saya rasa tak tahulah. Saya pulanglah pada rakyat untuk melihat. Saudara Coca-Cola 7 hari Marina Chin. Benar. Marina Chin sebab dia mengkritik keputusan hakim. Nurul Kamudin, tapi dengan Allah Datuk Seri Ibrahim tak lepas. Itu saya tak tahu. Ini masalah ni saya. Kadang-kadang saya bukan nak membela sesiapa. Saya mengambil keputusan kalaulah ada pengampunan daripada raja, kita kena terimalah berhati lapang. Cuma janganlah pula bila dah lepas benda begitu mula mengata orang pula, mula membuat kritikan-kritikan yang kita melihat seolah-olah lari daripada apa yang diperjuangkan selama ini. Saya nak bagi tahu kepada teman-teman, khususnya daripada Parti Keadilan. Parti Keadilan diwujudkan dengan apa dia panggil sumpah ke apa ke? Sumpah matang pauk. Tak tahulah apa dia macam itulah. Macam sumpah matang pauk adalah untuk menegakkan keadilan. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kadang-kadang komen-komen Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tidak dilihat seorang nak menegakkan keadilan. Ini masalahnya. Jadi saya haraplah mereka yang rapat dengan beliau, silalah nasihat Pak Syekh. Tu to the line. Saudara labu-labi dengan Allah dan tak lepas. Itu pun juga kita selesaikan, biar mahkamah selesaikan. Siapa kita ni? Kes masih lagi dibicarakan di mahkamah tinggi, di mahkamah persekutuan. Biarlah. Saya mengambil sikap begitu. Cuma saya tidak bersetuju. Siapa saja yang dibawa ke mahkamah, terus dia diadili oleh mahkamah rakyat bersalah. Itu tak boleh lah saudara. Kita mesti berlapang dada. Bagaimanapun saudara, saya menyangkut soal politik. Saya melihat kenyataan daripada Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasrallah. Ini ada kebenarannya saudara. Kerana dia kata beliau menurut Datuk Dr. Samsul Nasrallah, dia kata bahawa Presiden Parti Persatuan Bersatu Tan Sri Muhyiddin dilaporkan memaklumkan bersedia untuk menjalin kerjasama dengan mana-mana parti politik bagi memastikan Barisan Nasional berdepan saingan 1 lawan 1 dalam pilihan umum yang akan datang. Sehubungan dengan itu, beliau selaku pengarah komunikasi Barisan Nasional mengantar dalam antaranya melalui laman Facebook, dia bertanya, apakah akan berulang tragedi PH 2.0? Memang saya tak nafikan mereka dulu semua duduk di bawah satu bumbung. Parti PBM, Parti Berbeza Bersatu, Parti Keadilan, Parti DAP, Parti Amanah, Warisan, mereka duduk di bawah satu mewujudkan yang dikatakan Pakatan Harapan. Tapi bila mereka berjaya, apa jadi 22 bulan? Kalau saya nak ulas lebih lagi, orang marah kat saya. Ini keadaannya, rakyat dah serik. Jadi persoalan sekarang ni, apakah rakyat boleh lagi menerima kehadiran Pakatan Harapan? Jadi kata Datuk Samsul Nasrallah, jelas kerana kuasa dan kedudukan apa saja mereka sanggup lakukan. Dulu bergaduh, Tan Sri Muhyiddin dilihat sebagai mengkhianati melalui langkah Sheraton. Apakah mereka boleh menerima azmin untuk duduk dalam kumpulan mereka? Ini persoalannya. Bagi mereka saya tahu niatnya satu saja, nak bungkus ke UMNO. Silakan, tak ada masalah. Tapi bagi saya rakyat, inilah saya kata terpulang pada rakyat. Sebenarnya kalau Parti Keadilan meneruskan dia punya rentak politiknya, bagaimana yang dilakukan oleh Rafizi dengan kumpulan Nurul Izzah apa semua, buatlah, tak ada masalah. Saya tengok muka-muka dalam angkatan anak muda Keadilan juga, ada juga muka-muka yang bersih. Macam mana dalam pergerakan pemuda UMNO? Kita sepatutnya menyantuni untuk melihat negara kita dibangunkan. Kita sekarang ni dahagakan hadirnya pemimpin pelapis. Sebab itu saya saban malam saya mendengar apa yang diutarakan oleh Iswadi Muri, apa yang diutarakan oleh Mustafa Mansur, apa yang dilontarkan oleh Rafizi, apa yang lampat dilontarkan oleh Fahmi Zainal dan anak-anak muda dalam Parti Keadilan. Saya tengok ada juga bahan-bahan ataupun bicara mereka yang nampak gayanya untuk perjuangan rakyat. Tapi jangan dinafikan, pergerakan pemuda UMNO juga tidak sunyi dengan perjuangan. Jadi kita sama serentak sebenarnya. UMNO juga menuntut supaya adanya islah kepimpinan. Sebab itu, apa yang sedang diusahakan, dilakukan oleh pimpinan
Parti UMNO di tingkat 38 tidak lain tak bukan adalah untuk melakukan islah, reform. Politik perlu masuk ke arah baru di mana rakyat diutamakan. Tapi betul saudara Fakir Sani, rakyat dah tekung lama. Mereka nak buatlah PH20, buatlah, tak ada masalah. Saya yakin rakyat tidak akan mampu untuk menahan dendam yang segitu lama, 4 tahun. Apa jadi? Dan sebab itu sekarang ni, apabila hadirnya pemimpin-pemimpin UMNO muka-muka baru ini sekarang ni, sebab itu semalam saya dah katakan. Jadi saudara Kopi Yusof, saya bersetuju dengan anda. Mereka mengheret rakyat untuk kepentingan diri mereka. Mereka menjadikan rakyat ini sebagai batu loncatan. Ini yang harus kita serang. Ini yang harus kita perangi. Saudara Mi Pedu, tak boleh ke Tasimuddin bawa PAS bersama DAP dan PAN? Itu saya tak mau campur. Bawalah. Tapi takkanlah ini PAS boleh bersama duduk dengan PAN. Itu persoalannya. Bila mereka dulu, kita bercakap soal muafakat nasional, UMNO tak boleh terima parti pribumi. Kerana PBM itu kebanyakan pemimpinnya terdiri daripada orang yang melompat daripada UMNO menjadi katak dalam PBM. Tapi pimpinan PAS lebay-lebay ni seolah nak memaksa UMNO terima. Takkanlah nak disolo, takkanlah ditelan semua itu. Jadi timbul persoalan, kalau gitu keadaannya, PAS juga kamu nak UMNO berlapang dada, kamu juga perlu berlapang dada, terimalah ahli-ahli daripada amanah. Yang sebelah orang tu, saudara Mat Sabunya, saudara Mahfuznya, saudara Hatta Ramlinya, terimalah. Tapi bila kena diri sendiri tak nak terima. Tapi UMNO disuruh terima. Ini yang tak boleh. Ini gambaran yang saya nak jelaskan. Tapi bila kita cakap benda begitu, mungkin mereka yang meletakkan kepentingan untuk diri mereka, mereka tak senang. Mereka mahu cakap mereka saya didengar. Itu yang saya setuju dari pandangan sahabat kita tadi. Saudara Syamuddin mana? Cakap saja lebih. Itu saya tak tahulah mereka ni. Betul saudara. Cakap mereka macam-macam. Pumpang. Tapi akhirnya saya yakinlah. Akhirnya mereka buat PH 2.0 ke Patahkan Harapan 3.0 ke. Saya berkeyakinan kita memegang bidalan. Itik tak patuk, ayam tak sudu. Maksudnya tu itik tu selalunya itik ni menyudu. Dia minum, dia makan dalam mangkuk, dalam air dia pakai macam sudu. Ayam pula mematuk. Yang ini itik dia pun tak patuk, ayam pun tak sudu. Itulah menggambarkan bagaimana bercelarunya politik yang ingin diwujudkan oleh mereka dalam pimpinan Pakatan Harapan. Buatlah, tak ada masalah. Tapi saya yakin rakyat melihat. Rakyat maha mengetahui siapa pemimpin yang benar-benar mahu meletakkan kepentingan dalam arus perjuangan untuk meneruskan legasi kehidupan rakyat. Saya tak mau sebut soal-soal personal. Bagi saya cuba mengelak. Saya tidak mahu menyantuni permasalahan-permasalahan yang bersikap personal. Bagi saya, unjuran politik yang bagaimana? Politik yang bagaimana yang kita nak sajikan untuk rakyat adapt ataupun untuk rakyat telan? Politik yang bagaimana? Apakah politik yang buat apa saja pun rakyat terima? Tak boleh begitu. Tak boleh. Dan kebanyakan mereka saya lihat, dengungnya Tuhan saja yang tahu. Kita berjuang untuk rakyat. Tapi sampai bila? Sampai ke mana perjuangannya? Apabila sesuatu masalah rakyat yang cuba diperjuangkan oleh UMNO dipandang sepi dan diperlekehkan. Contoh saya bagi tahu macam isu pengeluaran kumpulan wang semalam kerja berapa lama. Tak ada sokongan pun. Tak ada dukungan. Bagaimana sekarang dengan harga barang yang mahal di pasaran? Perlu disantuni kehidupan rakyat. Bukan soal rakyat, kehidupan rakyat. Dalam saat-saat kita nak menyambut perayaan begini, harga barang naik yang bukan-bukan. Apakah dalam keadaan begini kita boleh merelakan hadirnya pemimpin? Kita kena terimalah barang sekarang ni. Sebab bila supply-nya kurang, demand-nya tinggi. Itu prinsip apa yang nak pakai. Kita kalau ada punya kuasa, kita laksanakan kuasa kita. Dekri sebagai menteri. Saya tak kisah. You nak buat macam mana pun itu terpulang. Dalam pasaran yang ini terbuka ini, kerajaan meletakkan kepentingan rakyat supaya harga barangan ini harganya. Barulah rakyat terasa mereka berjuang, tapi tak ada. Satu dua orang bercakap, kita hilang. Satu dua orang bercakap, sunyi sepi. Contoh, saya bagi contoh saudara.
Yang didengungkan hanya ini apa, tol tak bayar untuk 3 hari. Saya kata takkan itu saja nilai rakyat. Berapa ramai yang pakai kereta, berapa ramai yang terpaksa balik dengan bas, yang balik dengan kereta api, mereka tak ada pun. Jadi bagi saya, cuma saya terima kasih lah sebab bila harga minyak masih terkawal. Itu sepatutnya dilakukan. Dan kena dicari usaha, cari upaya macam mana kita nak meningkatkan agar wang kita, mata wang negara kita ini mencapai tahap yang sebagaimana dulu. Kita dulu pertukaran dia $1 Amerika RM2.50. Bukan tak boleh buat saya. Sebab negara kita banyak dia punya penghasilan. Bukanlah kita kata nak menyaingi Singapura, tapi Singapura dah terhadapan. Tapi lihat apa berlaku di Indonesia. Yang paling kita rasa kecewa apabila tahap ekonomi di Vietnam begitu tinggi, begitu mesra rakyat. Sana jangan lupa, satu ketika dulu kapal Hai Ho dalam peperangan antara Vietnam dengan Amerika. 2 kapal datang pelarian Vietnam ke Malaysia ini, saya. Mereka mencari penempatan semula, mencari suaka politik untuk dapat hidup baru di Malaysia ni. Dan mereka duduk dekat, saya tak silap saya tu dekat apa, jalan Seremban, asal kawasan penempatan. Duduk saja dan dilindungi oleh bangsa-bangsa bersatu. Keadaan rakyat Vietnam saat itu. Tapi hari ini rakyat Vietnam jauh lebih baik daripada kita. Apakah kita akan mengikut mereka nanti? Kalau ini keadaannya, keadaan tak menentu. Begitu juga selalu saya menyatakan, dulu ini pekerja-pekerja asing, buruh asing, amah ataupun pembantu rumah kita ambil daripada Indonesia. Apakah mungkin satu ketika nanti anak dara kita terpaksa bercari peluang pekerjaan di Indonesia? Hari ini berlumba-lumba rakyat Malaysia di Johor nak pergi lagi cari kerja di Singapura kerana nilai mata wang Singapura lebih tinggi. Ini yang perlu disantuni. Sebab itu saya kata, saudara Datuk On Hafiz, cari usaha supaya jangan semua rakyat Johor pergi ke Singapura. Kalau nak pergi ke Singapura, nak tawan Singapura tu soal lain. Tapi akhirnya bagaimana jadi pada rakyat kita? Dan yang paling saya tak setuju saya, ini saya cakap terus terang lah. Secara peribadi saya tidak bersetuju apabila pimpinan negara meletakkan rakyat kita ni dalam golongan yang meminta-minta. Diberi golongan B40, M40, M60, T20. Dalam suasana begini, dan penyelesaiannya, bagilah bantuan. Dapat RM1,000, dapat RM1,500. Kedua diumumkan. Ada yang lega, tapi tak dapat semuanya. Dan di sinilah, apa artinya saudara? Apa artinya 3-4 bulan, 5-6 bulan sekali, setahun sekali dapat RM1,000 dan sedangkan harga barang tinggi, kehidupan rakyat tidak disantuni. Ini masalah yang perlu disantuni. Yang rakyat mereka nak cari peluang pekerjaan. Setelah 2 tahun terkurung, rakyat mahu supaya dapat memperbaiki ekonominya. Ini yang rakyat minta. Jadi pimpinan harus menyantuni soal kehidupan rakyat, bukan soal rakyat. The life of the people, the people life now of the Malaysian people is at stake. Cakap orang putih sikit lah saya. Maklum sajalah kadang-kadang kena cakap orang putih juga je. Kadang-kadang bingai dia orang ni tak dengar. Tambah-tambah lagi betul saudara Garden tebuk atap lagi. Jangan saya, kita bukan tebuk atap. UMNO tidak pernah redha. Tetapi bila keadaan dah memaksa, kita terima ajalah. UMNO tak setuju. Dari awal lagi apabila berlaku langkah Sheraton, saya nak cakap terus-terang supaya anda jelas. UMNO menuntut bila berlakunya langkah Sheraton, apabila pengkhianatan yang dipimpin oleh Azmin Ali dan kumpulannya, kan kita tidak mahu. Kita minta supaya diadakan pilihan raya. Tetapi istana merasakan saat itu negara berada dalam suasana COVID-19. Ekonomi yang mengudum, tak sesuai diadakan pilihan raya. Jadi pimpinan UMNO kata okey, terima. Tetapi kita letak syarat bahawa okeylah, lantiklah siapa pun jadi Perdana Menteri untuk sementara, kerana UMNO tahu sedar diri kita bukan parti yang menang. Yang menang parti Pakatan Harapan. Jadi mereka mengatakan okey, Tan Sri Muhyiddin, lantiklah Tan Sri Muhyiddin. Tetapi syaratnya 6 bulan nak pilihan raya. Tapi apa yang jadi? Berlarutan sampai 17 bulan dengan kemeluk kehidupan yang tak menentu. Ini yang keadaannya saudara. Akhirnya UMNO tak ada jalan lain, tarik sokongan. Kita bukan menyokong tebuk atap. Kita ikut dululah tengok apa. Sebab saudara, saya nak jelaskan lagi.
UMNO ni adalah parti yang tidak akan derhaka pada saat raja. UMNO akan mengikut apa saja yang dititahkan oleh istana. Istana kata jangan buat pilihan raya, UMNO kata ya. Sebab saya dah cakap dulu saudara, UMNO mana pula ni saudara putra mana ni? UMNO sibuk sapu projek. Saudara, bukan UMNO. UMNO tidak pernah bersikap begitu. Pimpinan UMNO saya tak nafikan. Yang saya saban malam sedang balon dia orang ni, kerana itulah sebab itu saya katakan kita perlu ada islah kepimpinan. Jadi saudara, kalau saya kata kalau saya tuduh UMNO tak akan selesai masalah. Kita mengatakan pimpinan. Jadi Datuk Seri Zahid Hamidi dan mereka yang berada di tingkat 38 perlu memikirkan menghadirkan pemimpin yang tidak lagi meletakkan kepentingan cari projek. Saudara nak kata benda begitu, apakah saudara boleh menjamin parti daripada pejuang akan berjuang 100%? Baru dapat sikit aja kuasa, dah tu dapat projek anak bini. Bagaimana dengan parti daripada PBN? Takkan saudara nak suruh saya sebut satu persatu. Bagaimana dengan parti keadilan? Saudara lihat sendiri apa yang berlaku di Selangor. Kita tak boleh katakan, tapi saya tak pernah menuduh parti. Yang kita tuduh, yang kita tuntut pimpinan daripada parti itu. Bang, dijauhkan Allah lah. Lihat sendiri apa berlaku pada lebay-lebay yang ada dalam PAS. Pun juga banyak persoalan. Apabila mereka meletakkan kepentingan untuk diri mereka. Sanggup lakukan apa saja demi untuk survival kehidupan. Itu yang saya katakan. Mereka menjadikan politik ini untuk mengisi tembuluk anak bini mereka dengan kekayaan. Rakyat hanya sekadar dengungan. Hanya sekadar omelan politik. Sokonglah saya. Saya akan berjuang untuk rakyat. Tapi bila mereka berada di anjung kuasa, di mana mereka? Lain tak ada kawan-kawan saya yang dapat. Rakyat boleh tengok saja. Oh, kita akan bina rumah-rumah yang besar, yang banyak di negara kita ni. Akhirnya rakyat hanya sekadar mampu milik, bukan mampu milik, mampu lihat. Ini yang kita nak kantuni. Yang saya saban malam berbicara pada saudara supaya timbul kesedaran. Enough is enough. Kalau ada pemimpin yang kita lihat yang sudah pun menongkat langit dah ada dekat di anjung kuasa. Sudahlah. Sudah. Apa kita sekarang ni, saya ingat mungkinlah lepas raya ni kita akan buat kajian. Kita akan membuat satu kita buat ulang kaji pemimpin mana yang boleh yang kita kekalkan sebagai pemimpin dan siapa yang perlu disingkirkan. Ini dalam keadaan sekarang ni saya kira cukup-cukuplah. Kesianlah rakyat yang anda bohongi. Kenapa anda sanggup membohongi rakyat? Kenapa anda sanggup menjadikan rakyat ini landasan untuk hawa nafsu anda? Rakyat bukan bodoh. Bukan rakyat tak ada fikiran. Rakyat ada yang ramai balik dari luar negeri, keluar dari Menara Gading, bukan zaman saya dulu. Lebih ramai lagi yang bijak pandai. Tapi anda melihat mereka seorang orang yang dangkal, yang boleh diperbodohkan. Cukup-cukuplah pemimpin memperbodohkan rakyat. Sekarang ini masa kita membuat kajian. Fikir satu demi satu. Wak Ima Perdana Menteri ke, menteri-menteri ke, menteri besar pun kena tengok apa yang dia dah buat. Di Kelantan, apa yang telah pun dilaksanakan. Buat kajian. Saya tak kata kerajaan, PAS, bukan. Pimpinan. Begitu juga di Terengganu, apa dah jadi. Bagaimana kehidupan. Nah ini saya tengok, sekarang ni ada balah lagi ni. Terengganu nak buat kajian, Kelantan nak buat kajian tentang wang, royalty, minyak, Petronas dan sebagainya. Kita kata okey, teruskan perjuangan, asalkan dapat wang itu digunakan untuk kepentingan memajukan rakyat. Saudara Roza, pemimpin Melayu, ini yang sekarang saya agak kecewa. Ini yang saya kecewa kerana kebanyakan mereka adalah datang dari pemimpin Melayu. Melayu ini kenapa begitu? Kenapa begitu? Sedangkan orang Melayu ni, saya sama malam bila saya buat pencerahan, bila saya memulakan dengan gedung ilmu, saya katakan tu, saudara hayati maksud pemimpin terdahulu mengharapkan hadirnya pemimpin Melayu hari ini yang tidak culas, yang tidak pesong, yang tidak gentar, yang benar-benar berani, yang mengasihi rakyat. Itu yang penting. Yang kita harapkan hadirnya pemimpin yang bukan bersikap seperti kata. Kita tak mahu lagi adanya pemimpin yang melihat landasan politik ini untuk mencari kekayaan. Saudara, hari baik, bulan baik, saya mintalah malam ini kita sama-sama berdoa
Semoga Lailatul Qadar merangkul bumi bertuah ini dengan kehadiran pemimpin yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Dengan kehadiran pemimpin yang tidak meletakkan kepentingan diri mengatasi kepentingan rakyat. Bagi saya, siapa saja, kan buat meh asalkan rakyat disantuni. Kita dah letih dan lenjat. Jangan biarkan rakyat menangis. Jangan biarkan rakyat lapar. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan malam ini jangan lupa saudara. Sekali lagi saya pesan, perbanyakkan kita melakukan amal ibadat dan pertingkatkan doa kita Allah SWT. Ya Tuhan, selamatkanlah bumi ini. Bumi ini biarlah terus dipimpin oleh pimpinan Melayu. Sucikanlah jiwa mereka, hati mereka. Ya, terima kasih. Selamat malam.